يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung muka surat yang ke-95 dalam kitab Jawi ni. Masalah yang ke-246. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Masalah yang ke-246. Air yang kena peluh dan tahi burung. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan tahi burung sekalian barang yang dimakan akan dia atau tiada dimakan dagingnya apabila mencampur ia akan air, nescaya menajis ia akan dia, iaitu air tersebut, kerana bahawasanya basah ia dengan sebab basah air. Mana kalau tak burung tu tuan-tuan, maksudnya air memang confirm lah kena buang. Sebab apa kena buang? Sebab dia bernajis. Maka kalau dia masuk dalam air, kita panggil air tersebut adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang bercampur dengan najis, maka ia tidak suci dan tidak menyucikan. Maka apabila masuk ia ke dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah, berubah ataupun tak berubah, maka hukumnya mestilah dibuang air tersebut. Seandainya air tersebut air 2 kolah, tidak berlaku perubahan bau, warna dan juga rasanya, maka air tersebut boleh digunakan. Jika berubah di antara 3 sifat tersebut, berubah 2, bau ataupun warna dia, ataupun berubah 3, maka air tersebut adalah air mutanajis, maka air tersebut hendaklah dibuang. Tu hukum dia. Baik. Kata Imam Ar-Rabi' Bida Al-Um, dan peluh Nasrani dan orang junub dan haid itu suci. Sebab apa? Sebab dia datang daripada manusia. Kalau kita kata orang bukan Islam, orang mana orang tak beriman itu najis, najis pada sudut akidah, bukan najis pada sudut jasad dia. Sebab tu kalau orang bukan Islam nak salam tangan kita, kita boleh salam, tapi dah tak boleh lah sebab SOP. Tapi kalau nak salam boleh salam, tak ada masalah, benda tak larangan. Sebab yang najis tu adalah pada i'tiqad. Hatta kalau mereka masuk dalam masjid sekalipun tidak ada masalah. Contoh mereka berjalan pergi masjid Kristal ataupun masjid Putrajaya ke, masjid besi ke, mana masjid-masjid yang indah ni lah. So yang penting ni mereka menjaga apa? Menjaga adab. Mereka pakaian tak menutup aurat, kita bagi pakaian menutup aurat. Bagi pakai jubah ke apa kan, masuk. Cuma kita kena pesan kepada dia, wanita haid tak boleh masuk. Dia pun tanya kita, haid tu benda apa? Dia pun tak tahu kan. Jadi kita kata kalau wanita tu keluar darah, tak dibenarkan masuk. Tu adab dalam masjid. Habis mereka masuk, adakah bila mereka masuk tapak kaki yang mereka masuk kita kena basuh dan sebagainya? Ada, tak perlu. Sebab apa? Sebab
bukan najis. Hatta peluh dia, keringat dia yang keluar daripada jasad dia, daripada keringat ataupun peluh orang bukan Islam pun sama juga tidak najis. Begitu juga kata Syekh, orang yang junub. Yang junub tu hanya kepada kemaluan, tapi tangannya tak junub. Maksudnya tangan tak junub, maksudnya apa? Tangan tak bernajis, maka dia boleh sentuh. Contoh kata dia terlupa mandi wajib, ataupun dia dekat dia berjunub, dia salam dengan orang, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang junub tu diri bahagian kemaluan, dia bukan bernajis pun. Yang junub ni maksudnya apa? Orang yang melakukan hubungan suami isteri kemudian dia tak mandi lagi, itu dipanggil orang berjunub. Sebenarnya orang berjunub ni cuma dia tak dibenarkan untuk masuk masjid, itu orang berjunub. Dia sama macam hukum orang yang mana? Orang yang haid. Cuma wanita haid kat sini kan, wanita haid kenapa tak dibenarkan masuk masjid? Selalunya orang akan cerita berkenaan dengan isu darah jatuh menitik dekat kapet. Selalunya macam itulah. Sebenarnya bukan itu isu dia. Ada orang kata kami wanita, dah pakai dah tuala wanita, mustahil darah tu boleh jatuh ke bawah. Kita kata bukan itu alasan dia. Alasan kerana ta'abudi. Apa ta'abudi? Mana Allah dan Nabi sendiri yang larang orang perempuan yang haid jangan masuk masjid. Bukan sebab pakai pad ataupun tak pakai pad. Bukan itu isu dia. Sebab tu Dr. Nuruddin Atir, satu orang muhaddis daripada Syria, dalam buku beliau I'lamul Anam fi Syarhi Bulughil Maram, beliau menegur kenyataan-kenyataan dibuat oleh golongan-golongan wanita pada hari ini yang mereka nak menghalalkan diri mereka untuk masuk masjid dengan alasan mereka sudah memakai tuala wanita. Maka ini bukan alasan dia. Alasannya ada pada sudut ta'abbudi. Maknanya apa? Larangan Nabi kepada wanita masuk haid dan juga larangan Allah kepada wanita masuk haid itu dia ambil sebagai apa? Cara peribadatan, ibadah semata-mata, bukan sebab ada sebab-sebab tertentu. Tu kata Syekh Dr. Nuruddin Atir rahimahullahu ta'ala. Jadi itu hujah dia. Bukan sebab tak pakai tuala wanita ke atau pakai tuala wanita takut, bukan sebab itu. Bukan sebab itu. Kalau darah haid jatuh pun tak ada masalah, kita cuci macam biasa. Macam kita cuci darah mutawassitah. Macam tu. Tapi ini bukan isu darah. Isu ni apa dia? Isunya adalah larangan. Yang larangan itu bersifat apa? Bersifat ta'abbudi. Ta'abbud semata-mata. Allah perintah lagu tu. Allah perintah gini. Tak ada sebab, tak ada apa. Macam semayang. Orang tanya pasal apa? Ustaz, Zuhur semayang 4 rakaat. Tanya saya pun tak nak jawab. Mungkinlah kita boleh fikir pada akal tu, mungkin boleh. Oh, Zuhur ni sebab baru lepas makan tengah hari. So makan lepas makan tengah hari ni banyak sikit tenaga. Kenapa subuh 2 rakaat? Subuh ni malah banyak sikit, 4 ke 6 ke kan? Sebab baru bangun tidur, segar sikit badan. Tapi tak tahu sebab apa? Sebab penetapan rakaat tersebut, berapa rakaat dan sebagainya, itu namanya ta'abbud. Betul dia panggil ibadatul mahdah. Mana ibadah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dan juga Allah sebagai syarak. Bila mana sebut syarak, siapa syarak? Allah dan juga Rasulullah, itu syarak dia panggil. Mana apa? Yang menetapkan sesuatu hukum. Itu syarak. Jadi bila mana syarak telah menetapkan hukum tersebut sekian, zuhurnya 4, asarnya 4 sampai berikutnya, kemudian ada waktu tahrim dan sebagainya, itu telah ditetapkan oleh syarak, maka namanya ibadatul mahdah. Tak ada alasan untuk kita ingkar, tak ada alasan untuk kita cari sebab-sebab, musabab dan sebagainya. Ta'abbud semata-mata. Tapi kalau ibadatu ghairu mahdah, yang Nabi tak tentukan bilangannya ataupun berapa kena buat, seperti mana baca Quran. Carilah dalam hadis mana pun tuan-tuan, takkan jumpa Nabi suruh kita baca Quran berapa satu juzuk sehari, tak ada.
Ghalib perbuatan sahabat antara Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu khatam Quran 3 hari khatam. Satu hari 10 juzuk. Larat. Kan larat je silakan. Kalau tak larat saya 3 tahun sekali. Okey. Kita ni alhamdulillah ada bulan Ramadan. Dapatlah khatam. Khatam beramai-ramai. Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Uthman 3 hari khatam. Cari dalam dalil, tak ada pun dalil mana kata suruh khatam 3 kali. Betul lah, memang takkan ada dalil. Tapi itu kan amalan. Amalan ni Nabi SAW sebut, iza amartukum bi syai' fa'tuha mastata'tum. Bila mana aku perintahkan kalian dengan sesuatu benda, fa'tuha mastata'tum, datanglah kepada amalan tersebut dengan benda yang kamu mampu. Selawat Nabi, ada Nabi kata selawat 1000 kali? Tak ada. Ada Nabi kata selawat 2000 kali? Tak ada. 3000 kali? Tak ada. Cuma Nabi memang aksirus salawat alayya, selawatkanlah ke atas aku ni sebanyak-banyaknya. Tu ada. Tu ada. Berapa banyak? Ikut kemampuan kita lah. Kalau Al-Hafiz As-Sakhawi, murid kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, mengatakan paling 300 kali sehari. Itu paling minimum 300 sehari. Ada dia mampu 300, apa 300, ada orang mampu 100, ada orang mampu 200. Sebab apa? Sebab tak ditentukan. Rasulullah SAW akan solat macam qiyamul lail, tahajud tengah malam sama juga. Jangan sampai kita letakkan syarat wajib tahajud, wajib sembahyang taubat. No, bukan itu. Ibadah tahajud ni tuan-tuan, apa saja ibadah yang kita buat setelah daripada bangun di tengah malam, sebab mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk mendapat tahajud mesti dengan apa? Dengan tidur walaupun sekejap. Walaupun sekejap mesti dapat tidur. Kemudian bangun, itu nama tahajud. Sebab apa? Sebab atas nama juhudun, atas nama kesungguhan dia tu, daripada dia tidur dia boleh bangun malam, itu nama tahajud. Adapun semayang apa nak buat, tak pernah Nabi tetapkan mana-mana semayang kita nak buat. Tapi jangan kita wajibkan benda tu. Ada setengah kata mesti semayang taubat. No, tak ada. Ada kata mesti semayang hajat, pun tak ada. Paling tidak datang hadis daripada Sayyidatuna Aisyah riwayat Imam Bukhari, Nabi semayang malam 11 rakaat, tak lebih dan tak kurang. Semua 11 rakaat tu di sisi mazhab kita Syafi'i apa dah? Dia panggil semayang witir. Witir Nabi buat. Tapi adakah Nabi bangun mana Nabi semayang taubat? Wallahu a'lam, tak tahu. Sebab dalam hadis kata 11 rakaat. 11 rakaat. Tak tentukan 11 rakaat ni 2 rakaat apa dia? Tahajud ke, 2 rakaat taubat ke, 2 rakaat hajat ke, 2 rakaat istigharah. Tak ada dalam dalil. Tak ada hadis. Cuma apa dia? Nabi semayang 11 rakaat. Cuma ditafsirkan, dihuraikan di sisi Syafi'i, mazhab kita Syafi'i, 11 rakaat maksudnya witir. So ada orang bangun tuan-tuan, dia nak bangun, nak semayang taubat, ya silakan. Dia nak bangun tu nak semayang apa? Nak semayang ba'da isyak. Contoh kata hari isyak dia balik rumah. Dia tak nak semayang dekat apa? Dekat masjid dia kata. Dia kata semayang sunat ni afdal buat di rumah. Betul dah. Semayang ni tuan-tuan sunatnya buat di rumah. Macam ba'da isyak kan. Elok buat di rumah. Tapi boleh ke buat di rumah? Itu soalan dia. Dah kena TV lagi tuan-tuan, kena nasi sepinggan, ba'dah ke mana, apa ke mana. Jadi buat di masjid. Tapi kalau dia larat, dia ada kekuatan. Dia kata, saya ni ustaz, setakat TV tu apalah sangat dugaan dia. Oh, cakap itu apa? Kau bangun malam, tahajud pukul 4 pagi. Main apa? Ba'da isyak. Tu nama tahajud. Dia semayang taubat, itu nama tahajud. Dia semayang istigharah, itu nama tahajud. Jangan kita spesifikkan semayang apa kita nak buat. Mesti tu atas nama apa? Atas nama talazum, atas nama lazim. Namanya wajib, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Nabi tak wajibkan. Betul, apa benda yang Nabi tak wajib, jangan engkau wajibkan. Apa benda yang Nabi tak haramkan, jangan engkau haramkan. Sebab apa? Itu mengubah syariat Allah. Dia bangun, dia pulang lah. Ustaz, saya ni bangun malam, Ustaz, saya nak main taubat. Sebab apa? Dosa-dosa lama banyak. Taubat.
Ada orang yang nak main witir, witir. Ada ni tak apa, jangan gaduh bab yang tu. Yang tak bergaduh tak apa, yang rasa tak bangun malam. Tu tak gaduh lah. Dia kata biar apa gaduh, aku nak tidur. Jadi jangan gaduh. Tapi jangan apa mewajibkan. Sebab ada setengah yang sebut mesti bangun malam, mesti sembahyang tahajud dulu. Oish. Apa kena mesti pula? Tak ada dalam mana-mana para ulama menghuraikan mesti, no, tak ada. Sembahyanglah tuan-tuan. Tuan-tuan nak sembahyang apa? Istigharah ke semua adalah susunan para ulama letak. Itu ulama letak. Ada orang yang mula dengan sah, dengan taubat. Asalnya tuan-tuan, kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, ibadah Nabi tengah malam ni dia meningkat macam tu. Draft dia macam tu. Mula-mula bangun 2 rakaat ringkas. Baca ringkas. Mungkin qul ya ayyuhal kafirun ataupun qul Allahu ahad ataupun sebagainya. Kemudian lagi 2 rakaat setelah itu baru naik. Berapa? 4 juzuk. Rakaat pertama 4 juzuk, rakaat kedua 4 juzuk. Dah 8 juzuk dah. Dia naik macam tu. Kemudian nak subuh tu Nabi drop kan. Nabi turun balik ibadat dia. Bacaan yang ringan. Kemudian Nabi akan rehat, Nabi akan tidur sebelum masuk waktu subuh. Itu pulang lah. Ada orang baca dalam buku bab solat sunat kan. Dia tengok, sembahyang taubat ada surah-surah sekian kena baca. Surah Taubah lah, surah inilah, surah. Dia baca, dia kata lah panjangnya nak baca. Lala tak buat. Cuba apa? Panjang betul, ada doa lagi. Doa pun panjang juga, semua panjang belaka. Dia kata panjang tak payah buat lah. Tu silap. Kalau tuan-tuan nak beli buku solat sunat, saya cadang kepada tuan-tuan satu buku. Lah ni tuan-tuan ada sale RM7 lah. RM7 lah. Saya tengok balik. Saya tak ada dapat duit lah. Ni saya bukan juta ke apa. Cuma kalau tuan-tuan nak cari buku solat sunat yang paling terbaik, saya beritahu pada tuan-tuan, sebab lah ni tengah sale. Buku apa tuan-tuan? Buku solat sunat RM7 5 kupang. RM7.50. Buku siapa tuan-tuan? Buku Dr. Udah Muhsin. Dr. Udah ni tuan-tuan, dia PhD dalam bidang hadis. Buku yang karang ni tuan-tuan, himpunan solat sunat. Tuan-tuan boleh cek dalam Shopee. Lah ni galeri ilmu tengah buat sale. Asal buku tu lebih kurang dekat 20 lebih kat saya. Sale sebab anniversary galeri ilmu, dia jadi RM7 5 kupang. Kalau tuan-tuan nak tengok solat sunat, solat sunat mana? Solat sunat yang memang Rasulullah SAW cadang untuk buat. Rasulullah suruh kita buat benda mana atas nama sunat, ataupun benda yang Nabi suruh buat, nama-nama ibadat sunat, terutama solat sunat ni, cek buku Dr. Udah Muhsin tu. Dekat, kalau tuan-tuan pergi dekat Aeon Popular, mahal RM20 lebih. Ni ada diskaun berapa? RM7 5 kupang. RM7 50 sen. Beli tuan-tuan, baca. Oh ni solat sunat ada, ni solat sunat. Based on pada apa? Hadis Nabi. Itu yang kita nak dalam ibadat. Dalam ibadat ni tuan-tuan, kalau based on pada hadis Rasulullah, cantik. Sebab apa? Sebab terjamin. Sebab banyak kadang-kadang buku solat sunat di luar tu kadang-kadang ada bercampur. Kadang-kadang dia memberatkan orang untuk beramal dengan ayat-ayat tertentu, wajib ayat ini, jadi masalah. Jadi apa tuan-tuan? Tuan-tuan beli buku tu, Dr. Udah Muhsin. Jadi pensyarah UKM ataupun pensyarah UM yang cek kitab ni, yang cek buku ni almarhum Datuk Dr. Harundin. Ni tuan-tuan, kira yang cek ni kira hebat-hebat. Yang karang pun hebat, yang tolong tahqiq, yang tolong cek pun hebat tuan-tuan. Apa lagi? Tuan-tuan belilah berapa tuan-tuan? RM7 5 kupang. Kalau masuk pos tu adalah berapa ringgit lagi kan. Tapi RM7 5 kupang murah tuan-tuan. Murah. Tu belilah tuan-tuan untuk sembahyang sunat kita. Sebab ramai orang keliru. Terlalu banyak kekeliruan. Sampai ada yang mewajibkan solat-solat tertentu dalam waktu malam. Dan kita beratkan orang untuk beramal dengan bacaan-bacaan yang panjang. Yalah, kalau tuan-tuan boleh baca panjang, itu afdal. Kalau tuan-tuan kalau malam kita bangun, kita nak buka Quran, tuan-tuan beli Quran yang besar tu buka. Sebab apa tuan-tuan? Di sisi mazhab kita Syafi'i, masa qiyam tu elok dibaca panjang.
Dia beza dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, waktu paling solat, part paling solat yang paling baik adalah ketika sujud. Contoh dalam kitab Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih ada menceritakan satu orang ulama mazhab Hanafi, dia sembahyang witir. Kan orang Hanafi ni witir wajib. Jadi dia sembahyang witir tu, dia sujud rakaat yang ketiga terakhir witir tu pada waktu isyak, lepas isyak dia angkat kepala bila subuh esok. Tak pening ke ustaz? Tak tahu, kena tanya dia. Jadi tak ada berlaku. Sebab apa? Di sisi mazhab Hanafi, afdal adalah sujud lama. Di sisi mazhab kita Syafi'i, afdal pada afdal qiyam lama. Betul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala an dalam Manaqib, kisah beliau apa dia? Satu rakaat 15 juzuk. Itu kemampuan. Kemampuan. Kita tak mampu tuan-tuan. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak mampu, inna atau inna dah. Dekat tu je. Tapi kita buat, dah buat surah ni yang risau. Setengah orang dalam bangun malam kan, dia risau surah tu. Nak baca surah apa? Sebab dalam buku tu cadangan dia, buku tu cadang saja surah sekian-sekian. Cuma dia rasa macam dia kena buat benar. Tak. Turunkan apa saja hafalan yang kita baca. Itu sembahyang tu ibadat yang mahdah dengan ghairul mahdah. Nabi tak sentuhkan. Tapi Nabi buat tak baca Quran, Nabi baca Quran. Nabi zikrullah tak, Nabi zikir. Tapi Nabi tak tentukan bilangan dan sebagainya. Itu dia panggil ibadatul ghairul mahdah. Baik. Begitu juga wanita haid suci. Sebab tu kita ni tuan-tuan di antara tengah-tengah. Tak seperti mana Yahudi dan juga Nasrani. Kalau Yahudi, wanita-wanita haid mereka ditinggalkan. Hatta nak duduk sekali pun tak nak, dipandang jijik, dipandang jelek. Itu orang Yahudi atas wanita haid mereka. Sehingga kan ada di kalangan mereka yang sanggup berzina dengan wanita yang lain. Kerana apa? Kerana tak boleh menggauli isteri mereka ketika mana haid, mereka berzina dengan wanita yang lain. Kalau agama Nasrani pula, orang Nasara ketika zaman tersebut wanita haid mereka gauli. Islam datang tengah-tengah apa dah? Tidak dibenarkan untuk menggauli wanita yang sedang haid, tetapi boleh bermesra, boleh makan masakan mereka, boleh tidur di atas katil sekali, boleh bersembang, boleh bergurau dan sebagainya. Itu juga yang dibuat oleh Nabi SAW kepada isteri-isterinya yang ketika mana mereka datang haid. Dan kata Tuanku rahimahullahu ta'ala, dan begitu juga peluh majusi orang sembah api, dan peluh sekalian binatang semuanya suci. Dan bagi minum binatang dan sisa-sisa air binatang buas suci semuanya, melainkan air sisa anjing dan babi. Mana aliuk mereka tu, aliuk harimah contoh, atau aliuk binatang kucing, ataupun binatang yang diharam dimakan. Tetapi kecuali anjing dan babi, aliurnya, peluhnya adalah suci. Adalah suci. Melainkan kalau kucing tu dia makan bangkai. Kita tengok, kita letak tempayan air, tiba-tiba ada kucing duk makan, duk jilat air tu. Air tu kena buang? Tak perlu buang. Sebab apa tak perlu buang? Sebab air liur kucing bukan najis. Melainkan kalau kita tengok dia duk jilat air tu, darah, ada kesan darah kat mulut dia. Tak tahu dia makan burung ke, dia makan tikus ke apa ke, darah tu ada. Maka dia jilat dekat air kita tu. Maka air tersebut air mutanajis. Mutanajis bukan sebab air liur kucing tu tak, sebab air tu sudah bercampur dengan darah dengan bangkai. Yang ketiga pula, kita nampak dah kucing tu duk main dengan tikus, duk gigit tikus, mulut berlemuh. Kemudian kucing tu pergi mana atas, duk merayap merata-rata. Tiba-tiba kita nampak dia tengok dia jilat air kita pula. Tengok dekat mulut dia bersih, tak ada apa dekat mulut dia. Maka macam mana air itu boleh digunakan. Sebab kita anggap bahawasanya mulutnya sudah bersih dan juga suci. Mereka kalau berlemuh, tu lain. Macam
orang bukan Islam yang makan kedai orang Islam ni. Dia jadi satu tempat tu, kedai dia ni sering dikunjungi oleh orang bukan Islam. Laku nasi lemak dia, ramai makan. Jadi satu hari tu orang fitnah kedai ni, kata apa dia tak samak tu, sudu tu. Orang bukan Islam kan makan nasi lemak. Fitnah lah ni, fitnah. Bukannya benda betul dah, fitnah. Dia makan, orang bukan Islam makan. Bila mana makan ni kan, dia basuh sabun macam biasa. Jadi orang fitnah tokek kedai tu. Orang kata dia tak samak sudu dengan garfu yang digunakan oleh orang bukan Islam. Ini tuan-tuan namanya fitnah. Sebab apa? Perbuatan ni, perbuatan yang Allah haramkan, fitnah ni. Sebab apa? Tak perlu sampai samak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mulut orang yang datang, orang bukan Islam, dia main kedai kita mendengar nasi lemak contoh, ada sudu tu digunakan oleh orang bukan Islam. Tapi dia datang ke kedai kita tu dalam keadaan mulut dia bersih, tangan dia bersih. So apa kita hukum? Ala zahiri, suci lah. Jangan pergi tanya pula, sebelum lu datang, lu makan balik bayar. Jangan macam tu pula. Tadi tanya lagi tu. Macam tu kita beli rumah daripada orang bukan Islam. Beli rumah besar, 3 tingkat. Beli dekat 1 juta satu rumah. Owner dulu apa? Owner dulu orang bukan Islam. Kita pun pening kepala, Allah, macam mana dia ni? Mesti bela anjing ni. Anjing tu dia masuk rumah ke? Dia tak masuk lah. Dia letak dekat mana anjing? Jangan tanya tuan-tuan. Dalam fiqh, ihtimalat tak diguna pakai. Sangkaan-sangkaan ni tak guna. Bukan, maksudnya kita tak pakai sebagai jadi hukum, tak. Melainkan yakin. Contoh kita nampak anjing tu duduk kat satu tempat, itu kalau kita sama. Tapi kalau dia just kita dah buat akad, kita beli rumah dan sebagainya, tokek rumah pun, tuan rumah tu tak pernah pun habaq dia bela anjing ke apa ke, kita pun tak pernah terlintas nak tanya anjing buat apa ke, dah khalas, cukup. Kalau tuan rumah asal yang bukan Islam tu tuan-tuan, contoh dia tak habaq pun dia bela anjing, kita tak payah tanya, you bela anjing, you letak mana you punya anjing, tak payah tanya. Kalau tanya apa tuan-tuan, kalau tanya dia kata saya letak ini dalam bilik ada, itu dekat ruang tamu ada, itu dekat tingkat atas ada, samaklah satu rumah dengan tanah. Kan benda tu memberatkan. Jangan tanya. Macam beli kereta kan, beli kereta second hand, kereta asal owner orang bukan Islam, kita pun tu pening, dia ni bawa anjing dalam kereta ke tak bawa anjing dalam kereta lah. Kita pun tanya tokek tu, tokek ini kereta dulu siapa punya? Itu owner tu, itu orang bukan Islam ya. Dia dulu dia pernah nampak dia bawa anjing dalam kereta. Tak payah tanya. Kalau tanya tuan-tuan jadi berat. Tu fiqh. Fiqh ni ala zahiri, atas zahir. Kalau ada, kalau tak ada. Itu fiqh dia. Kan masalah kita ni, kadang-kadang kita beli benda yang second hand, rumah kita beli daripada orang bukan Islam, kereta daripada orang bukan Islam. Jangan tanya bab macam tu, sebab dia akan memberatkan kita. Contoh katakanlah kereta tu kita tanya, dan Cina tu memang cakap, orang bukan Islam tu cakap, memang dia bawa itu anjing, itu aliu anjing tu dah jatuh dekat dia punya seat. Tak mati kita tuan-tuan. Nak keluarkan duit nak pergi, bukan nak samak seat, mana dah samak seat, buang tu seat tu, ganti seat baru. Dah keluarkan duit, tak beratkan kita. Benda bukan depan mata kita, dah khalas, jalan. Jangan tanya fiqh ni tuan-tuan, dia hukum az-zahir je. Zahir nampak macam tu, macam tu lah. Kalau ada, ya. Tapi kalau sangkaan yang kau macam mana dapur dia ni, takkan dia tak makan balik bayar kot. Dia pening seorang-seorang kat situ dengan isteri dia. Jangan. Masuk aja biasa. Macam tu juga tadi, orang bukan Islam makan kedai orang Islam, segala sudu, pinggan, garpu yang dia makan tak payah sama. Masuk macam biasa.
Sebab apa? Sebab kita hukum zahir bersih. Lainlah tuan-tuan kalau dia buat main tapau. Tu dalam bekas. Letak. Campur dalam nasi lemak. Kita tengok ni macam daging apa? Oh ni daging tu daging. Itulah daging yang kita orang makan. Tu lainlah tu cerita kena sama lah. Tapi dia makan nasi lemak yang kita sediakan, sotong yang kita sediakan, daging yang kita sediakan, ayam yang kita sediakan. Dah hukum atas tu. Jangan tanya-tanya dah. Kalau tanya tuan-tuan, dia habaq mai kat kita, wajiblah buat. Tu fiqh. Sebab apa? Sebab atas zahir. Atas pengetahuan. Tapi kalau tak tahu, okey, khalas jalan. Tak ada masalah. Tu fake dia. Tu kadang-kadang benda mudahnya tuan-tuan. Ada orang jadi berat. Sebab jadi berat sebab dia rajin bertanya. Masalah. Bolehlah tuan-tuan, ada ustaz ni tak warak dah. Warak cerita lain lah. Ada kata tak warak ni, kena warak kita betul. Dalam agama ni ada benda kena warak. Tapi kalau warak pun tuan-tuan, lihat pada tempat. Kalau kita dah beli dah rumah besar, rumah kita tu tuan-tuan dengan cat dan sebagainya dah siap dah. Kemudian kalau kita kena samak, dia akan merosakkan rumah pula. Mana fiqah ni tuan-tuan, dia bagi jalan keluar. Jalan keluar apa dah? Kalau yakin benda tu tak ada lah. Al-aslu al-adamu, kata ulama kaedah. Asalnya tiadalah dia. Tu asal. Tu kaedah. Pergi mana? Pesanlah pada anak-anak kita. Pesanlah kepada kawan-kawan kita, beli daripada orang bukan Islam, jangan risau. Tak apa. Buatlah. Malaikat kalau dia abang kata tu cerita lain. Tapi kalau dia tak abang, dia diam, kita pun jangan tanya, kita diam dah. Gunalah atas zahir, mana zahir tu bersih. Macam kita semayang atas jalan raya. Kita tak biasa semayang atas jalan raya di Malaysia ni. Nah, kalau semayang atas jalan raya pun tu kalau jam RNA penuh, kita semayang kat tepi-tepi jalan. Semua orang semayang tepi jalan. Tempat tu najis ke tak? Tengok tak siap aja, tak ada najis pun. Walaupun contoh pada hakikat yang situ pernah tempat kucing berak contoh tempat tu pernah kucing berak, tapi disebabkan kerana lama hujan tolak air tu tolak dan sebagainya, sampai tempat tu bersih, asalnya najis. Kita tahu, kita tak tahu. Kita tahu tak? Kita tak tahu, tapi kita hampak sajadah. Semayang atas tu sah. Sebab apa? Yang kita hampak atas tu atas jalan, bukan atas zahir najis. Tu. Jadi kita tahu macam tu tuan-tuan. Mana kita dekat mana pun, kalau contoh kita tak ada masuk masjid, ataupun masjid jauh, masjid penuh, arena penuh, tepi jalan kita boleh semayang dah. Itulah budaya yang dibuat oleh orang Arab. Sebab apa? Itu adalah keistimewaan yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan semua bumi ni tempat sujud. Boleh, kecuali tandas bilik air, tempat-tempat sampah, ataupun dekat tempat-tempat kotor. Tu tak boleh. Tapi kalau tempat tu bersih, tengok pasir, jalan raya pasir, najis tak ada, apa tak ada, semayanglah. Okey. Khalas. Jangan ada rasa-rasa dulu buat anjing berak ke sini. Tak. Dulu tak ada. Itu dulu lah. Sekarang bersih tak? Bersih, clear, bayang. Tu cara dia tuan-tuan. Kita tahu benda tu selesai. Tu masalahnya sebab apa? Sebab kita jadi ragu-ragu. Bila mana ragu-ragu, syaitan pun masuk. Habislah ibadat kita. Kata Imam Rabi' dan ialah perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu taala jadi itulah hukumnya berkenaan dengan apa? Tai burung najis lah. Ada pun air peluh dia, air ludah binatang-binatang yang haram dimakan, hukumnya adalah suci, melainkan jika beliau memakan bangkai, maka keluar air liur daripada bekas bangkai itu hukumnya adalah najis. Kemudian masalah 247, air kena ludah atau kena dahak tu mana kahak lah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, apabila bersugi seseorang dengan satu sugi, kemudian membenam ia akan suginya ke dalam air, kemudian dikeluarkannya suginya, bolehlah dia ambilkan wuduk dengan itu air. Contoh kalau air tu satu tu kan, satu cebok sugi, kita dah sugi dah, kemudian kita rendang sugi tu, kacau, kemudian air tu kita nak ambil wuduk, boleh lah? Boleh. Sebab apa? Sebab al-ya'
bukan najis. Aliu bukan najis. Betul haram tuan-tuan ludah depan masjid. Ludah kat kapek. Haram. Tak boleh. Dia makan daging kan. Sebelum main masjid tadi, asar tu makan. Makan apa? Makan biusuk daging. So bila main masjid tak kumur mulut, tak gosok gigi. Tengah-tengah main magi duk main gigi, duk main tercabut daging celah tu. Duk simpan dalam mulut. Ni kalau telan batal. Nak buat macam mana? Buat. Bukan dah ludah lah. Jatuh. Apa hukum? Haram berdosa. Mencemarkan masjid. Yang setengah lagi cerdik dia buat apa? Dia bawa keluar. Dia simpan macam tu. Lagi sujud tu dia calik macam tu ya. Tu pandai tu. Sama juga. So nak buat macam mana ustaz? Poket atas ada kan? Udah bawa poket lah. Ni. Betul ada poket ni. Contoh. Kahak ni tuan-tuan kalau keluar telan balik batal mayang. Kahak. Nak buang tak mana kahak ni? Nak buang depan tak boleh. Kadang semayang ni tuan-tuan dekat, contoh semayang dekat padang, semayang dekat tanah lapang, boleh ludah, boleh. Kapek tak boleh sebab apa? Mencemarkan kapek. Tapi kalau semayang dekat kawasan lapang, maksudnya dekat padang ke, dekat padang pasir ke, dekat tepi jalan ke, boleh ludah, boleh. Dengan isyarat ludah belah kiri dengan ludah depan. Tapi dalam masjid tak boleh ludah. Kahak ni batuk, betul-betul keluar kahak, nak telan tak boleh. Nak buat macam mana? Poket kan. Geli Ustaz, siapa suruh berkahak? Tu cara. Ataupun ambil apa, sapu tangan kan. Kita tahu lah kita batuk, spare sapu tangan, ludah dalam sapu tangan. Tak okey. Tapi jangan lupa basuh lah. Tu ya. Tak okey. Tu cara dia. Jangan ludah depan. Jangan ludah depan haram. So macam mana dalam poket? Macam hingus kan? Hingus dah meleleh tu. Ambil tisu lap lah. Tak apalah, hingus ni bukan najis. Tak apa. Sebab apa? Sebab bukan najis. Tak itu tisu. Kena kat tangan kita tak apa. Lepas tu pergi dah basuh. Lah ni bukanlah orang nak salam dah dengan kita, tangan kita tu. Pergi basuh. Habis mayang, pergi basuh. Ataupun kita dah ludah tadi, kahak dekat apa poket baju kita. Habis salam ni tuan-tuan bangun lah. Pergi dah rumah, balik rumah basuh baju. Tu cara. Jangan ludah ke depan. Setengah tu dia ludah. Dia bukan ludah kuat mana dia. Tu daging. Tok siap pula itu sapu kapek. Daging siapa pula ni? Mana ada orang ludah lepas tu. Tu jangan tuan-tuan, sebab mencemarkan masjid. Sama juga dengan ni. Apa nama lalat ataupun nyamuk, tempat nyamuk. Tu. Kan nyamuk buka pintu ni kan. Nyamuk tu tengah-tengah kuliah nampak. Ustaz tengah ngajar dan nampak. Bangkai tak nyamuk tu? Bangkai. Cuma dia pakainya dimaafkan sebab darah tak mengalir. Tapi tampak tu. Tampak bintik. Yang lagi ada pengotok minta hidung. Duk korek tengah kuliah, duk korek hidung. Betul 20 bulan. Betul. Pun ada juga perangai pengotok tu Dengan cemar masjid tu. Apa saja benda mencemar masjid jangan buat. Haram hukum dia. Lagi-lagi kapek. Tu lantai-lantai. Kalau kat luar tak apa. Dekat padang ke, kat jalan, contoh kan masjid penuh ni, susun besar tu sampai belakang, duduk dekat tempat parking, tu tak apa. Sebab bukan dalam kawasan masjid dah. Yang pertama. Yang kedua tu bukan dalam kawasan yang ada kapek ni. Kalau kapek jangan. Macam tu kan, tempat orang semayang jangan buat. Jaga-jaga sebab dia mencemarkan masjid. Jaga-jaga. Itu hukum dia. Tapi nak kata alio, kahak tak najis. Cuma kahak tu dia tak boleh telan balik lah. Dia tak boleh telan balik. Sama juga kalau kahak tu kalau bulan puasa. Kalau telan kahak boleh membatalkan puasa. Yang dimaafkan hanya alio. Itu pun alio dalam kawasan mulut. Kalau alio dia dah sampai sini, kita buat macam ni. Telan balik, batal.
Sebab benda yang dia keluar daripada mulut, benda yang sudah keluar, yang dimaafkan alu dalam kawasan mulut. Tapi bila anda dah keluar, yang kedua orang perempuan gincu. Kerja pejabat ke kerja mana kan, nak keluar jalan ke Tesco apa pakai gincu bulan puasa. Pakai mula cerah balik jadi kabur. Duit itu mat. Kabur habis. Jaga-jaga batal puasa batal. Tu jaga-jaga benda-benda tu kan. Benda kecil lah pun. Teknikal kecil lah. Tapi boleh menyebabkan ibadah itu batal. Kalau orang perempuan bulan-bulan puasa, muslimat elakkan daripada bergincu. Tak pakai pun tak apa. Kalau orang lelaki-lelaki jaga satu lagi, jarum. Benang kan. Benang tu kan, nak masuk dalam jarum kan. Selalunya orang buat apa? Tak dapat masuk balik mulut. Tu jaga-jaga. Ada juga ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan perbuatan tu membatalkan puasa. Bukan sebab masuk tu masuk benda dalam mulut, bukan. Sebab masuk benda dalam mulut ni tuan-tuan sampai makhraj huruf ha. Masuk. Contoh kalau kita sakit gigi sangatlah, sakit gigi. Tak tahan bulan puasa. Nak tunggu buka puasa mana ada kedai gigi buka dah. Pergilah siang. Batal tak puasa? Tak batal. Doktor tu gigi bubuh. Syarat dia jangan telan apa-apa, tu ya. Syarat dia jangan telan apa benda yang dimasukkan dalam mulut. Air, bius tu ke, darah ke, jangan telan. Tapi boleh tak telan? Mana boleh, mesti telan juga. Tapi nak kata batal tak batal, sebab apa? Dia main kawasan ni, dia tak sampai kepada makhraj huruf ha. Tu kalau masuk apa skop ah. Masuk apa ni? Batal lah. Sebab melepasi huruf ha. Tapi kalau setakat main mulut ke kawasan sini saja, tak sampai huruf ha, batal tak? Tak batal. Itu. Masuk benda macam ni kan. Gigit kuku. Gigit bulan puasa, gigit. Batal tak batal. Melainkan dia telan kuku tu, batal. Main. Sama juga macam jarum tadi. Dengan benang tu bukan dia masuk. Benang tu kat bibir dia. Cuma alio kan, kemudian dia masuk balik. Alio tadi bercampur dengan alio tu boleh telan. Batal. Tu cara dia. Mak jarum. Habis tu Ustaz tak boleh menjahit kan? Boleh menjahit. Bukan tak boleh menjahit, boleh, tapi jaga-jagalah. Jaga-jaga. Benda teknikal dan tuan-tuan, ibadat ni teknikal dia kecil-kecil je. Tapi kerana kecil-kecil itulah yang menyebabkan batal. Itu yang parah sikit tu. Sikit lah teknikal. Kesilapan kecil je. Tapi benda tu akhirnya menyebabkan ibadat tu batal, atau perbuatan tu perbuatan yang haram. Macam ludah dia tu. Kecil je perbuatan, tapi dipandang haram di segi agama. Tapi taklah namanya berdosa besar. Tak ada sampai dosa besar. Cuma perbuatan tu haram, mana berdosa. Berdosa apa? Berdosa kecil. Mencemarkan masjid. Tu. Kerana kebanyakan barang yang pada sugi itu air liurnya, ada air liur, batang kayu sugi itu kan. So kalau kita masuk dalam bekas yang kurang 2 kolah, kemudian bekas tu kita ambil wuduk, sah tak? Sah. Dan ialah bersamaan dengan hukum jikalau berludah atau berdahak atau berhingus di dalam air, tiadalah menajis akan dia, kecuali darah dengan nanah. Darah dengan nanah dua-dua ni najis. Dan binatang dengan sendirinya minum di dalam air, padahal sungguhnya bercampur dengan air itu air liurnya, maka tiadalah menajiskan akan dia melainkan anjing dan babi. Maknanya dua binatang ni tuan-tuan, apa manfaat pun tak boleh ambil. Kecuali anjing tu, manfaatnya kita boleh buat sebagai binatang, tolong kita untuk buru binatang yang lain. Tu boleh. Tapi ada syarat dia dah. Maknanya syarat dia mesti dia dengar kata kita. Tu syarat dia. Kita lepas dia tu, kita panggil dia, dia main. Syarat dia. Yang kedua syarat dia apa? Kalau dia tangkap, contoh dia tangkap kijang ataupun dia tangkap rusa, kita lepas dia tu, dia kejar-kejar binatang, dia tangkap binatang buruan, kita arnab dan sebagainya, dia bawa main kat kita tuan-tuan, sempurna jasad dia, sempurna jasad binatang, tak ada terobek paha ke, hilang daging, tak ada.
dia mau dia heret tu, maka daging tu boleh makan. Tapi kalau anjing tu pergi tangkap binatang, dia tangkap rusa tu, kemudian buat main kat kita, pohon hilang, rupa dia faham dulu, maka najislah binatang tu. Jadi haram bangkai. Tu macam anjing ni tuan-tuan, dia ada keistimewaan dia sikit, dia boleh jadi sebagai binatang buruan. Tapi nak buat jadi pet tak boleh. Mazhab Maliki, anjing bukan najis mughalazah. Tetapi walaupun mereka menganggap anjing bukan najis mughalazah, tetapi walaupun bukan najis mughalazah, tetap tak dibenarkan untuk bela dalam rumah jadi seperti mana binatang peliharaan. Sebab dalil hadis Nabi jelas, orang yang bela anjing ni malaikat takkan masuk dalam rumah. Dan pernah Jibril alaihi salam datang nak menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jibril berada di luar, tak masuk dalam. Nabi kata, pasal apa tak masuk dalam? Jibril kata, dalam rumah kau ya Rasulullah ada seekor anjing, rupanya anak anjing duduk dekat bahagian dapur. Nabi ambil, Nabi letak luar, baru Jibril masuk. Itu anjing yang tak sengaja masuk. Yang sengaja dimasukkan, buat sampai jadi rakan pula tidur, buat teman tidur, buat teman main, itu bukan. Hatta mazhab Maliki, orang Maliki pun tak buat lagu tu. Orang mazhab Maliki pun tak buat lagu tu. Cuma dia anggap anjing bukan najis mughalazah. Bukan najis. Cuma kalau kena idea dia, basuh 7 kali juga. Tapi atas dasar ta'abbud, atas dasar peribadatan. Cuma kalau pegang dia, sentuh dia, contoh tangan dia basah, dia pegang anjing tu kering, maka tak kena sama. Yang samanya hanya alio sahaja. Di sisi mazhab Maliki. Mazhab kita Syafi'i tak, tangan kita basah, anjing tu kering, kita pegang dia, maka kita kena sama. Yang kita pegang badan bukan alio, tapi disebabkan kerana satu badan dia tu, ketika mana basah ataupun akas kita kering, dia basah ataupun dia basah kita kering, kita pegang dia, maka kena sama. Tu anjing. Tapi kalau letak dekat dusun derian ke, dekat tempat kita tanam nenah dan sebagainya, tak apa. Sebab itu dia jaga, atau dia haruskan, ataupun dia jaga kambing kita. Orang Arab ni tentu dia bela kambing ni bukannya 100 200 ekor satu padang dekat 2-3 ribu ekor. Jadi dia nak jaga semua kambing tak larat. Dia bagi siapa? Anjing jaga. Anjing. Saya masa belajar dulu, rumah saya bawah, sekarang saya dari atas, tingkat rumah kawan saya kat atas tu. Orang Arab ni tentu dia bukan ada rumah sebiji-sebiji ni. Dia semua naik tu. Rumah ayah, rumah pak bawah. Orang Arab dia tak ada bumbung macam tu. Dia semua bumbung macam tu. Dia panggil sutuh. So atas sutuh tu dia akan letak macam apa? Pancang besi tu. So kalau anak dia menikah, anak buat rumah atas. Anak dua nikah, buat rumah atas. Tak payah pening-pening fikir rumah lain lah. Satu tingkat tu rumah anak beranak mereka, atau orang Arab. Tu style mereka buat rumah. Jadi kaya pun ni atas tu. Ada satu orang pakcik tu, dia bawa anjing, dia duduk tepi, dia bawa kambing duduk tepi tu. Anjing seekor depan, anjing seekor belakang. Guna anjing depan tu kalau ada musuh ke binatang buah ke nak makan kambing tu, yang depan tu akan jaga. Yang belakang tugas ada apa? Tugas dia tengok, kalau kambing ni kan buah, siapa belah kambing tahu macam mana melingkap sana lari kan. Jadi kalau kambing tu dia keluar daripada barisan dia, anjing belakang tu menyalak masuk balik dalam barisan. Itu tugas anjing. Sangat clever lah, sangat pandai anjing ni. Sebab dia dilatih. Cuma yang tu boleh. Tapi nak buat belah, nak letak dalam rumah, itu agama tak bagi. Maka kita diskriminasi anjing. Kita boleh letak dia di dusun, semua boleh buat. Tapi letak dalam rumah tak tepat. Sebab apa? Hadis jelas. Larangan Nabi berkenaan dengan letak anjing dalam rumah ni jelas. Tak ada ingkaran daripada mana-mana ulama. Tu bak anjing boleh ambil manfaat, tapi balik bayar satu apa pun tak boleh buat. Cuma yang terbaru ni pembinaan jantung, dia menggunakan jantung khinzir tu, wallahu a'lam, tu ulama kena ijtihad lah. Tak pernah berlaku dalam sejarah jantung balik bayar tu letak dekat orang. Itu mana ulama kena ijtihad, tu mana masalah fiqh wallahu a'lam. Kita pun tak, sebab benda tu tak jadi kat Malaysia.
Kalau jadi kat Malaysia mungkin majlis fatwa dia ada fatwa-fatwa tertentu. Yang terakhir itu kan masalah 248. Air kena peluh binatang. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam Al-Um, jikalau berpeluh binatang, maka titik peluhnya ke dalam air tiadalah ia menajiskan akan dia. Mana binatang yang bukan haram. Maknanya kecuali anjing dan juga khinzir. Kerana peluh manusia dan binatang itu tiada ia najis. Cuma dia benda yang jeleklah peluh. Sama ada ia daripada mana tempat terbit peluh itu, daripada bawah belikatnya atau lainnya. Tak kira lah mana-mana peluh yang keluar daripada manusia maupun binatang kecuali anjing dan juga khinzir, maka hukumnya adalah tidak najis. Cuma dia adalah benda yang berbau lah, benda yang jelek dipandang, kecuali peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhu mengambil peluh Nabi, dia dicampurkan dengan minyak wanginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Muslim, apa yang kau buat? Kata Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, saya mencampurkan peluh Rasulullah dengan minyak wangi saya supaya minyak wangi saya bertambah harum. Maksudnya apa tuan-tuan? Peluh yang keluar daripada Nabi SAW ni, dia tak keluar meleleh tu. Kita keluar meleleh berambu habis muka. Rasulullah tak, dia macam manik keluar. Tak ada orang macam tu di atas dunia. Daripada awal penciptaan Nabi Adam AS sampailah pada akhir zaman nanti, tak ada orang yang berpeluh seperti mana peluhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil khasais. Peluh siapa pun berbau. Peluh dan yang lain tak boleh diambil sebagai manfaat. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita berhenti situ. Babul karahiyatul baul fil ma'ir rakid. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.